Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Linda. Pada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3 bab 1 kedatangan kuasa barat. Negara kita telah mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran ini merupakan hasil kebijaksanaan pemerintah. Mereka sedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Kemakmuran negeri pula datangnya daripada sumber hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi. Selain itu, kemuncak kemakmuran ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Negara kita telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Sistem pentadbiran, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dengan sistematik. Hal ini disokong oleh muafakat antara golongan pemerintah dengan orang yang diperintah. Hasilnya, hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Corak sistem pemerintahan di negara kita banyak mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakatnya. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Bagi sistem pemerintahan beraja, pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh raja atau sultan. Baginda menjadi lambang kedaulatan negeri. Kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Kampung ialah unit paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Ketua kampung ialah penghulu atau penggawa. Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Jika dilihat pada hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan pula, dimulakan dengan anak buah dan ibu soko. Mereka memilih buapak, seterusnya buapak memilih lembaga, manakala lembaga membentuk undang dan undang menentukan yang tuan besar atau yang dipertuan besar. Di Sarawak dan Sabah pula telah mempunyai sistem pemerintahan masyarakat tempatan yang lebih awal. Hal ini pelajar telah mempelajarinya semasa berada di tingkatan 2 lagi. Bagi sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada 2, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Manakala sistem pemerintahan di Sabah pula terbahagi kepada 3, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan sistem ketua bebas. Masih lagi di bawah tajuk kestabilan negara kita lihat daripada 2 aspek, iaitu perundangan dan hubungan luar. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 5.
Bagi perundangan, negara kita mempunyai sistem perundangannya sendiri. Terdapat dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Contohnya, adat pepatih. Contoh undang-undang bertulis pula ialah Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang. Di Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-menurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Hubungan luar. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita lihat aspek kemakmuran negara kita. Di bawah tajuk kemakmuran negara kita, kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu hasil bumi dan hasil alam. Kedua, memanfaatkan hasil alam. Dan yang ketiga, sistem ekonomi. Hasil bumi dan hasil alam. Negara kita kaya dengan bahan galian seperti bijih timah, emas dan perak. Kegiatan melombong bijih timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan. Mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Mendulang dilakukan di kawasan sungai kerana bijih timah banyak didapati di lembah sungai. Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan rotan. Hutan rimba di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah terkenal dengan hasil hutan seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutong, getah gaharu dan kayu cendana. Hasil hutan dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan India. Negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut dan mutiara. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, di bawah aspek memanfaatkan hasil alam, masyarakat tempatan mempunyai sifat yang kreatif dan berkemahiran tinggi. Mereka berjaya menghasilkan kraftangan yang indah dan menarik daripada sumber alam. Daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dan buluh boleh dianyam menjadi tikar atau bakul. Masyarakat Melayu juga mahir dalam bertukang kayu, membuat perahu, membuat perabot daripada rotan dan menempa alat senjata tradisional. Di Sarawak pula terdapat juga kegiatan menenun kain puar dan menyulam selendang. Seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, di bawah kemakmuran negara kita, kita lihat sistem ekonomi. Masyarakat di negara kita telah mempunyai sistem ekonomi yang teratur.
Mereka bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan. Mereka melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Setiap negeri mempunyai pelabuhan, mata wang, sistem percukaian dan sistem timbangan dan ukuran yang praktikal. Contohnya, negeri-negeri Melayu telah menjalankan kegiatan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan Melaka menjadi pusat mengumpul barangan dari timur dan barat. Shah Bandar dilantik bagi mengurus pelabuhan. Bagi sistem timbang, sukat dan ukur, masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Kemudian, orang Melayu mengambil sistem timbangan dari pedagang Cina yang memakai sistem kati, tahil dan pikul yang digabungkan dengan sukatan pikul orang Melayu. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan pedagang India. Apabila pengaruh British sampai ke alam Melayu, muncul sukatan baharu seperti ounce, pound, tan dan gelin. Bagi penggunaan mata wang, pada mulanya pedagang menggunakan sistem barter, iaitu tukar barang dalam urusan perdagangan. Kemudian mata wang digunakan, iaitu wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas. Idea menggunakan mata wang daripada logam timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. Seterusnya, aktiviti perdagangan yang pesat memperkembangkan bidang percukaian. Cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kegiatan keintelektualan. Pendidikan ialah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhemah tinggi. Pendidikan dalam masyarakat tempatan dapat dibahagikan kepada pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Sebelum kedatangan kuasa barat, sistem pendidikan tidak formal dan pendidikan formal berkembang lama di negara kita. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Kanak-kanak diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraf tangan. Mereka juga diajarkan ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah. Pendidikan tidak formal diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan pengajaran. Antara cerita rakyat yang diajarkan termasuklah Si Tanggang Anak Derhaka yang mendidik anak-anak tidak menderhaka kepada ibu bapa.
Di Sarawak pula, pendidikan tidak formal diperoleh melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Misalnya, cara berburu dan meramu hasil hutan. Manakala di Sabah pula, pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga atau masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka diajar kemahiran seperti bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan juga menyumpit. Seterusnya, kita lihat pendidikan formal. Pendidikan formal masyarakat Melayu adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Pendidikan formal dilaksanakan di masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 9. Dinyatakan dalam teks bahawa pendidikan formal di istana melibatkan hal pentadbiran negara dan sistem politik. Manakala pendidikan formal di masjid dan surau, pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Bagi pendidikan pondok pula, mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Pendidikan formal yang dijalankan di madrasah mempunyai sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. Pendidikan formal di madrasah mempunyai tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan. Pendidikan formal di madrasah diawasi oleh mudir atau guru besar dan diselia oleh jawatan kuasa keuangan. Kesan daripada pendidikan formal, bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Selain itu, bahasa Melayu membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Penulisan karya kesusasteraan juga berkembang. Hal ini membuktikan orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya sastra yang bermutu tinggi. Antaranya Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12 dan Misa Melayu. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, di bawah tajuk 1.1 Kestabilan dan Kemakmuran Negara kita dapat lihat sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita. Kita juga haruslah bertanggungjawab mempertahankan identiti bangsa kita. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga perkongsian ilmu memberi manfaat buat kita bersama. Sekian, terima kasih.